Terima kasih kepada Teacher Nurul Ain selaku pengurusacara majlis pada hari ini dan sidang dewan yang cikgu muliakan. Pada hari ini kita akan ada satu bicara santai bersama para bintang-bintang Gasta. Bagi tepukan gemuruh kepada mereka. Okay, soalan ini saya tujukan kepada Encik Rosli ataupun lebih dikenali dengan nama mesranya Cikgu Rosli. Okay. Apakah hala tuju sepak takraw dan Gasta Negeri Kelantan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Guru Besar. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk semua atau seluruh warga SK Papua yang menjemput kami dalam program yang saya anggap besar, majlis bersama Gasta dan juga bintang-bintang hebat sepak takraw negeri Kelantan. Sebelum itu saya perkenalkan dahulu apa yang dimaksudkan dengan Gasta. Mungkin adik-adik pernah dengar ataupun ada di antara yang belum pernah lagi dengar perkataan Gasta. G-A-S-T-A-K adalah sinonim ataupun singkatan Gabungan Sepak Takraw Kelantan. Jadi Gasta adalah satu badan asas dan usul di negeri Kelantan bagi mewakili pertumbuhan persatuan sukan sepak takraw untuk negeri Kelantan di bawah Majlis Sukan Negeri Kelantan. Jadi peranan utama Gasta di sini ialah mencari atlet sepak takraw yang terhebat di negeri Kelantan untuk mewakili negeri Kelantan ke peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi daripada hala tuju dan juga peranan Gasta inilah telah melahirkan ramai atlet-atlet sepak takraw, terutamanya yang berada di hadapan adik-adik ini, Encik Rohman dan juga Encik Asram. Jadi satu tepukan untuk dia. Terima kasih. Walau bagaimanapun peranan dan juga hala tuju Gasta ini kalau kita lihat tidak berkaitan secara langsungnya dengan adik-adik ataupun kalau di sekolah-sekolah negeri dengan sebagai atlet murid, ya. Kerana mungkin bagi adik-adik melihat nak wakil Gasta kena mesti dah sekolah kuenya 17-18 tahun, tapi sekarang ini masih lagi berada di sekolah rendah darjah 6 atau tahun 6 12 tahun. Jadi lama lagi. Dan inilah peranan Gasta yang mana peringkat inilah bermulanya perancangan strategi yang dibuat oleh Gabungan Sepak Takraw Negeri Kelantan untuk menjadi juara SUKMA pada tahun 2026 dan 2028. Cuba adik-adik kira pada umur tersebut adik-adik berada di tahap ataupun peringkat umur mana. Jadi itulah umur yang sepatutnya adik-adik mewakili negeri Kelantan di kejohanan-kejohanan sepak takraw di peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi fokus utamanya ialah perancangan ini disalurkan tingkatan 1 ke Sekolah Sukan Negeri Kelantan. Mana kenal Sekolah Sukan Negeri Kelantan?
Ya, yaitu di SMK Putra Kota Baru. Dengan kemasukan ini pada tingkatan 1, 2, dan 3 hingga kepada tingkatan 5. Jadi di sekolah-sekolah negeri kita ada Cikgu Suhairi sebagai jurulatih sepak takraw sekolah-sekolah negeri, dan program-program di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia di sekolah-sekolah negeri ini, terutamanya bawah Pak Katau, ada Liga Kementerian Pendidikan Malaysia untuk sepak takraw bawah 4 tahun. Jadi saya rasa sebelum meneruskan, saya rasa itulah pengenalan bagi ada 7 dan juga peranan kasta dalam memainkan peranan ke arah kemenangan sukan sepak takraw. Saya. Okey, terima kasih di atas jawapan Cik Muslim bin Hamzah dengan soalan yang dikemukakan tadi. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan ini saya tujukan kepada Cik Fariza Yusof, SU2 Kasta, Kelantan lah. Okey, jadi soalan untuk Cikgu Fariza selaku pengurusi teknik sepak takraw Kota Baru. Okey, soalannya, apakah bagaimanakah tim Kota Baru merancang kejayaan dalam permainan sepak takraw dewasa ini lah? Okey, dipersilakan Cik Fariza. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, terima kasih baiknya. Okey, apa khabar semua? Okey, terima kasih Cikgu Yus atas soalan itu, bagaimana Kota Baru merancang kejayaan. Dan Alhamdulillah, sebelum itu Cikgu ialah Cikgu Fariza bin Yusof, pengurusi teknik sepak takraw Kota Baru. Soalan daripada Cikgu Yus, PKM SK Pura dan juga musuh pelanggan Cikgu. Dia ialah PT daerah Pacuk, Cikgu PT daerah Kota Baru. Jadi bila Pacuk lawan Kota Baru, sama-sama kami fikir strategi bagaimana nak kalahkan PT Pacuk dan bergelar juara. Jadi alhamdulillah Cikgu menang tahun ni. Tapi bagaimana strategi dia, strategi PT Pacuk, dia jumpa Lawan tetap lawan. Kejayaan Kota Baru. Nanti dia mungkin gunakan kejayaan Cikgu lah Kota Baru untuk dia kalahkan balik kami. Tapi tak apa, kita berfungsi atas kejayaan ini demi pembangunan bakat, terutama bakat adik-adik yang akan beraksi bawah 12, bawah 15 dan bawah 18. Di sini bawah 12 kan, Cikgu khususkan bawah 12. Bagaimana kejayaan? Okey, sebenarnya pada 2021 kami kalah teruk. Kota Baru balik di kejuaraan MSSK. Masa tu kita buat di Pacuk. Di Pacuk tuan rumah. Okey, kami kalah teruk. Kami hanya dapat 1 pingat gangsa saja. Dan selepas balik kita buat sesi postmortem. Cikgu panggil semua jurulatih. Kita bincang balik kenapa kita hanya dapat 1 gangsa saja. Sedangkan di Kota Baru kita ada untuk sekolah rendah 100 buah sekolah rendah. Jadi bayangkan, kita kalau Olimpik ni kita macam Indonesia, China, Rusia, Amerika yang ramai rakyat. Macam tu lah juga Cikgu. Ada 100 buah sekolah rendah di sekitar Kota Baru ni. Jadi kita kalah teruk, kita dapat 1 gangsa pada 2022 bila Polis Profesional Pacuk jadi tuan rumah. Dan kita yang tahu kita buat postmortem, bincang balik, dan kita kena pasti bahawa kita nak buat satu pemilihan yang lebih telus, pemilihan yang lebih berkualiti, dan kita menekankan kepada aspek-aspek asas player pemain yang Kota Baru nak bawa mesti memiliki yang tu. Jadi dia tak takut bila orang soak di luar gelanggang, bila orang bagi pressure, bagi tekanan kat dia, boom, dengar. Ini boom pun takut dah, servis dekat kat jaring semua. Jadi nak menang kan. Jadi kita bincang balik strategi kita, dan alhamdulillah setahun sahaja pada 2023 kita menyapu 4 daripada 5 pingat emas yang ditawarkan.
4 daripada 5 pingat emas yang PT Kelantan offer. Dan alhamdulillah beberapa orang player daripada Kota Baru diserap masuk ke dalam kontingen MSSM, dan kita bagi tepukan juga yang gemuruh kepada PT Kelantan, Cikgu Roslan, KJ, Cikgu Suhaimi. Kita muncul menyapu 3 pingat emas, 3 pingat emas bawah 18, 2 gangsa peringkat Malaysia kebangsaan. Dan saya rasa bawah 12 tu kawan-kawan awak semua juga yang darjah 6 di sini. Jadi perancangan yang berkesan, pemain yang bagus, yang berkualiti, dan juga sokongan. Cikgu rasa cukup betul. SK Pak Pura saya rasa cukup betul. Ada Iron Lady Cikgu Surya. Baru ni cuti cikgu jumpa di MSSM Rugby. Ni sepak takraw pula tampil kat dia. Jadi macam juga di Bacok, di Kota Baru kita ada pengetua cikgu yang sporting, Cikgu Wan Salim. Okey, bagi sokongan macam Cikgu Surya juga lah. Bagi tepukan satu kepada guru besar SK Pak Pura. Payah nak jumpa seorang pentadbir, komitmen, dan dia jemput kami semua untuk bagi semangat kepada adik-adik. Dan saya yakin dengan komitmen macam ni, SK Pak Pura akan jadi kuasa bawah 12 sepak takraw Bacok, dan atlet yang terpilih nanti boleh dan darjah 6 masuk pula sekolah SNK, sekolah sukan di Kelantan, SNK Putra. Rahsia kedua cikgu ialah ramai pelajar cikgu tingkatan 1 di sekolah sukan. Tu rahsia cikgu. Molek kalau boleh tulis sikit. Kan, kalau boleh tulis sikit, yang ada buku tu tulis sikit. Rahsia kejayaan cikgu pemain berpangkat di sekolah menengah ialah cikgu hantar pula kepada 2 orang ni. Jadi beres cikgu. Cikgu pula goyang kaki, dapat pingat emas. Jadi nak goyangnya, kejayaan kita kena rancang. Kejayaan Kota Baru selepas kami dapat 1 gangsa saja, kami rancang balik, kami dapat sokongan daripada semua PPD Kota Baru, pengetua, guru besar, pemain yang baik, pemain yang ada cita-cita nak wakil negeri Kelantan, dapat keputusan yang baik. Sekarang Sekolah Menengah Putra pun nak PBD yang baik, peperiksaan akhir tahun yang baik, akademik yang baik. Kita tahu dah pemain takraw yang akademik dia rendah. Okey, jadi dilatih pula oleh Cikgu Suhairi dan Cikgu Roslan. Alhamdulillah, berkat kejayaan daripada sekolah rendah di Kota Baru masuk ke sekolah menengah di sekolah menengah sukan, salah satu sekolah sukan yang ada di Kelantan. Nanti Cikgu Roslan akan cerita bagaimana nak masuk ke sekolah itu. Ini sebagai pengenalan saja. Secara rumusannya, cikgu nak nyatakan bahawa Kota Baru bangkit. Kota Baru, ni Bacok, ni jiran cikgu, ni musuh cikgu. Dan ini Kota Baru di Bacok. Kita menang tahun ni semua akhir. Jadi nak royaknya, kejayaan kami bangkit ialah pengurusan yang terbaik. Saya dah bagi contoh tadi. Bacok dah ada guru besar yang terbaik yang bagi sokongan, jurulatih yang baik, cikgu-cikgu ada jurulatih bawah 12 yang baik, dan juga pemain yang ada semangat. Jadi masuk gelanggang tu nak tear daerah lain je. Kita ada 10 daerah. Jadi kita tear gelanggang termasuk Bacok, dan kita muncul sebagai Johan. Itu saja dulu mesti jadi sebagai pusingan pertama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Fariza. Lawan tetap lawan. Di Padang, di Gelanggang kita lawan sungguh-sungguh. Di dalam yang alam di sini kita bersahabat selamanya. Begitulah tagline daripada Cik Fariza dan juga Cik Yus serta rakan-rakan Gastak. Dan untuk pengetahuan ahli panel juga, pada hari ini kita turut didatangi bersama dengan kita adalah guru-guru dan juga anak-anak murid daripada SK Preschool Besar. Dia join kita juga, dan mereka ini merupakan Johan daerah pada baru ni kan. Preschool Besar. Lawan kita, terus kata tadi tagline kita, lawan tetap lawan di Padang, tapi di sini kita bersahabat selamanya. Okey, soalan yang kedua saya tujukan kepada Encik Rahman. Boleh tak
Cik Rahman. Rukman. Cik Rukman. Maafkan saya. Saya tujukan kepada bintang kita, Encik Rukman, iaitu boleh tak kongsi pengalaman sebagai pemain negara hebat kan? Pemain negara bermula daripada bangku sekolah lagi supaya ianya menjadi pencetus semangat untuk anak-anak di SK Pakpura dan juga warga Baju. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Majlis, Pengusaha Sekolah Pakpura. Tak apa. Alhamdulillah. Pertama kali saya buat sekolah ni. Pertama kali kita tengok adik-adik ni. Dan untuk kita kongsi pengalaman saya sebagai bekas pemain dan sebagai sekarang saya jurulatih untuk Kelantan SDM. Maknanya pada permulaan saya ke Depok ni, saya di bangku sekolah macam adik-adik kot. Bawah 12 tahun, 15, 18 dan seterusnya. Dan masa 12 tahun saya sekolah di sekolah Kebangsaan Badak. Sekolah Kebangsaan Badak saya pemain bawah 12 tahun. Lepas tu saya di sekolah menengah Kebangsaan Badak untuk bawah 15 tahun. Dan seterusnya saya melanjutkan perjalanan di sekolah menengah Baca, tingkatan menengah bawah dan di atas. Pengalaman saya untuk sepak takraw ni memang banyak lah. Saya main untuk sekolah sekolah Malaysia masa umur 15 dan 18 tahun. Masa tu ada 2. Lepas tu saya mewakili Sumar tahun 1996, 1998 dan tahun 2000. Selepas tu mewakili Kelantan daripada umur 34 lagi. Saya wakil Kelantan masa umur 16 sampailah umur 35 tahun. Mana yang berapa puluh tahun saya wakil Kelantan. Lepas tu maknanya jadi saya pecing, saya ambil kursus untuk latih dan untuk latih untuk SDM Kelantan insyaAllah. Pada tahun 2001 saya kembali dipanggil untuk mewakili negara. Pada 2001 sampai 2009. 2001 sampai 2009. Masa tu sukesi di Vietnam 2003, Sukan Asia 2002 di Busan dan 2006 Sukan Asia di Doha. Tapi sejarah Malaysia pada 2005. Pada 2005 Malaysia kita 12 tahun kita penantian kita dapat emas Malaysia untuk acara Interku. Kita dapat melewatkan musuh dari kita Thailand masa tu. Memang masa tu saya nak bayar ke? Kena bayar ke betapa gembiranya saya dengan penyokong dengan penduduk kita dengan rakyat Malaysia kita boleh balik rumah untuk di bumi Malaysia. 12 tahun saja kita sejarah dalam Malaysia dapat pingat emas untuk acara Interku. Dan selepas tu kita kedalusan untuk pingat kita sukan C 2007 kita tak masuk termasuk orang 2009 kita pingat perak. Di Sukan Asia 2002 di Busan kita dapat perak. Di Sukan Asia di Doha kita pun dapat 2 pingat perak. Dan itulah pengalaman untuk saya kongsikan untuk pada adik-adik kita ni. Sebab adik-adik ni masa panjang lagi. Sebab saya pun ada anak main takraw sekarang belajar di sekolah sukan Malaysia Terengganu. Ada asas ada di kenal saya. Dan terlepas dia main untuk baca dia akan mewakili MSM Kelantan bawah 12 terlepas. Dari belajar di sekolah sukan Malaysia Terengganu tingkatan 1. Okay, saya ada setakat dulu untuk kongsi untuk adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada bintang takraw kita Encik Rukman Mustafa. Untuk pengetahuan murid-murid semua hadirin,
Rukman Mustafa ni orang bacok, boleh wakil Malaysia. Jadi tidak mustahil adik-adik semua, pemain sepak takraw semua dapat sumber inspirasi, boleh wakil Kelantan dan juga Malaysia satu hari nantilah. Janji usaha daripada lo ni, tanamkan azam yang tinggi. Di samping itu, Encik rekaman juga pemain Malaysia dapat menjelajah ke serata negara. Bukan cakap negeri itu biasa dah. Negara, tengok ke Busan, Asia, China. Mana Busan? Busan. Kenal Busan mana? Awak tengok cerita Road to Busan. Kau road ke mana? Train to Busan, road to Busan. Semua negara dengan pemain takraw boleh menjelajah sambil-sambil kenal tempat orang dah. Itu antara salah satu kelebihan dalam permainan sepak takraw. Okey, untuk soalan yang seterusnya saya tujukan jugalah kepada bintang kita yang kedua, Encik Ashraf. Juga pemain hebat, pernah mewakili Kelantan dan juga negara lah. Okey, jadi posisi posisi Encik Ashraf bersama dengan Encik Rokuman tadi adalah feeder. Feeder ni apik kiri. Okey, cuba tengok sikit apik kiri. Maknanya kalau feeder ni tidak bagus, kila tu per jam lah. Tak boleh nak gulung bola. Jadi di atas feeder ke mana-mana pun dah. Okey, jadi untuk itu soalan seterusnya untuk Ashraf adalah, apakah tips kejayaan sebagai pemain kebangsaan dan juga kejurulatihan sekarang? Okey, dipersilakan Encik Ashraf. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada masing-masing Cikgu Yus. Saya untuk dalam suket ni, okey, mula-mula sekali saya kenalkan diri saya sebagai pemain sepak takraw negeri Kelantan. Okey, saya Muhammad Ashraf bin Muhammad. Okey, asal dari Waktu Lalu Subak Kelantan. Kenapa orang ni? Kalau kenal saya nak pergi Kuala Lumpur. Okey. Sebelum tu saya bagi tips, saya nak bagi tahulah lebih kurang dalam perjalanan sepak takraw di dalam sepak takraw. Okey. Dulu saya bawa ni masa umur saya berminat dalam bidang sepak takraw ni, asalnya daripada tengok orang main dari kampung. Okey, tengok daripada main dari kampung. Masa tu umur saya dalam 8-9 tahun lah. Saya tengok orang main ni, rasa minat tengok sepak ni merupakan seni nak lembut macam kita, yalah, kita tengok satu permainan tradisi lah. Okey, cuma saya daripada mula tu dekat adik-adiknya, saya cuba minat diri saya untuk belajar untuk minat nak belajar dalam takraw ni. Okey, cuma dari lepas tu saya untuk sekolah, saya sekolah bahasa orang baru. Darjah 4 saya mewakili sekolah bahasa orang baru. Saya telah terpilih untuk mewakili sekolah dulu. Lepas tu darjah 5 saya telah terpilih mewakili MSSM Kelantan untuk mewakili negeri. Darjah 5 ke Sarawak. Latar dah. Darjah 5 dah saya mewakili Kelantan untuk MSM ke Sarawak. Lepas tu seterusnya sampai saya mewakili MSM sampai umur 18 tahun, saya terpilih mewakili Asian School mewakili Malaysia, bawa 18 tahun ke Singapura.
Itulah perjalanan Sarawak, saya Singapura. sampai sekarang. Almost 10 tahun Melalui sampai ke Libasan Emas saya bukan tinggal dalam sepak takraw ni sampai ke saya umur 36 tahun. Sekarang ni umur dah 41 tahun. Mungkin dalam 30 tahun habis saya pun. Okey. Cuma tujuan saya ni untuk berjaya, kita berjaya. Cuma kita kena tahu biar rasa hati kita ni, biar rasa aku ni untuk main takraw ni sampai dekat mana. Okey, dekat mana tujuan kita benar. Tujuan kita adik-adik bukan semua adik-adik ni semua nak main Kelantan tak? Tak ada adik, ada nak main Kelantan. Kena tanya dalam fikiran tu aku nak suruh ada ni main Kelantan. Biar ada tengok pemain Malaysia, aku sikit lagi nak cari support atlet Alia. Support mana-mana adik kenal ada YouTube lah. Okey, biar tanya atlet kita dapat tahu tu. Main sepak ni bagi saya tidak kata rugi lah. Sebabnya saya pun diberi dalam bidang pekerjaan sampai sekarang melibatkan dalam sepak terus orang ambil Kerja. masuk tiga. Peluang untuk adik-adik ni banyak untuk sukan, peluang banyak untuk macam kemudahan lah, kemudahan untuk kerja masa depan kita. Bukan kata kita setakat main saja, bukan kata main sepak lah. Okey, main sepak sampai ke atas tu yang kita tengok nilai kita ni dia ke serap ke jabatan jabatan lain. Okey. Siapa? Okey, saya tidak di kesihatan SMA. Okey. Sahabat sekalian lah. Lepas tu sekarang ni saya bawa tim takraw Sukma, Sukma kata dengan Cikgu Seri, Rukmen, ni di mana? Di Kuala Lumpur. Sukma bersama 3 orang ni. Saya pun dalam dengan Cikgu Seri pun dalam umur saya ni daripada sekolah rendah lagi. Saya kenal Cikgu Ruslim, Cikgu Seri pun bekas pemain Sukma sekali dengan saya sekali lah. Semua ni kata laki ada bidang sepak takraw. Okey, itu sajalah sekarang ni. Cuma saya ingat adik-adik ni biar tanda singkat tu untuk aku nak rasa super apa yang atas ni semua, nak rasa kejayaan, biar ada semangat, biar maju balik. Balik tu buat mana titik bola ke buat usaha. Okey, apa-apa sekolah ni cikgu you pun ada kawan boleh ni kan. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cik Asraf. Intipati daripada ucapan ataupun tips daripada Cik Asraf tadi ialah saya tertarik dengan tahun 5. Tahun 5 sudah mewakili negeri ke Sarawak, kan? Betul? Ke Sarawak. Makna kecil-kecil lagi peringkat awak lah. Anak-anak di SK Pakpura dan SK Beri Kubur Besar ni melalui sukan libasan emas takraw tadi boleh melangkah jauh ke hadapan. Tak? Okey. Soalan yang seterusnya saya tujukan kepada Cik Suhairi. Bagaimana Cik Suhairi selaku ketua jurulatih membentuk pemain-pemain negeri Kelantan? Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Guru Besar. Sebelum saya bercakap soal kelatihan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya dikenali sebagai Cikgu Suhairi Pernode,
juga merupakan pemain sepak takraw. Sebelum saya bersara sebagai pemain, apabila saya mula mengajar di Negeri Sembilan. Sebelum saya bertugas di Negeri Kelantan, saya bertugas sebagai seorang guru di Negeri Sembilan, dan dari situlah saya memulakan karier jurulatih saya di Negeri Sembilan. Itu saya membawa pasukan MSS Negeri Sembilan ke MSSM. Dan di Negeri Sembilan juga saya terlibat dengan pusat latihan negeri, iaitu pemain di bawah 21 tahun. Selama 5 tahun saya memegang juru latihan pusat latihan negeri di Negeri Sembilan. Dan pada bermula pada tahun 2017 saya mendapat tawaran sebagai jurulatih guru sukan sepenuh masa di Sekolah Sukan Negeri Kelantan, iaitu SMK Putra. Itu di bawah guru penolong kanan SMK Putra Sekolah Sukan Negeri Kelantan, itu Cikgu Rosli. Bermula 2017 saya mula bekerja sama dengan Cikgu Rosli untuk membangunkan dan meneruskan kecemerlangan yang sebelum itu Kelantan telah cemerlang dan beberapa kali telah mendapat johan keseluruhan sepak takraw sekolah-sekolah Malaysia. Jadi bila saya berada di Putra, banyak saya belajar dengan Cikgu Rosli, di mana dia telah membimbing saya sehingga hari ini dan seterusnya saya akan terus meminta ilmu dan tunjuk ajar daripada Cikgu Rosli yang merupakan orang yang sangat berpengalaman dalam sukan sepak takraw. Di mana Cikgu Rosli juga pernah menjadi jurulatih Malaysia di sekolah-sekolah Asia dan telah bertanding di beberapa negara, yaitu Filipina, Indonesia dan Vietnam. Betul itu? Oh, hebat. Dalam bidang pelatihan saya di Sekolah Sukan Negeri Kelantan, sekarang ini saya ditawarkan jurulatih sepenuh masa. Jadi apabila jurulatih sepenuh masa, saya tidak terlibat dalam PDP dalam kelas. Jadi saya satu-satunya jurulatih takraw di guru di Kelantan yang tidak mengajar. Kurang ajar. Jadi sebenarnya saya tumpukan kepada pembangunan sepak takraw. Saya mula berkecimpung dalam sepak takraw bermula pada darjah 5 hingga umur 24 tahun, 26 tahun. Sehingga daripada menuju ke sekolah Malaysia, SUMA, dan sehingga ke Majlis Sukan Universiti Malaysia. Melalui sukan sepak takraw juga lah saya mendapat tajaan untuk melanjutkan ijazah sarjana muda saya melalui pembiayaan beasiswa Kementerian Belia dan Sukan. Selama 4 tahun saya belajar free dan allowance saya dapat lagi dan belajar free. 4 tahun saya ditanya oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia untuk mendapat sebuah ijazah. Okey, seterusnya saya kembali kepada kejurulatihan. Untuk menjadi seorang atlet, kita memerlukan komponen kecerdasan fizikal, di mana komponen kecerdasan fizikal kita boleh bagikan kepada dua, iaitu berasaskan kesihatan. Walaupun bukan target untuk main takraw, tapi bila ada komponen kecerdasan fizikal, dia automatik dia akan memberikan kesihatan yang baik untuk tubuh badan awak.
Selain daripada komponen kecerdasan fizikal, untuk kesihatan kita juga perlu ada dalam diri kita tu berasaskan lakuan motor. Lakuan motor ni adalah kita perlukan kelajuan, ketangkasan, kuasa, imbangan, masa reaksi dan koordinasi. Komponen-komponen ini penting untuk menjadikan awak seorang pemain sepak takraw. Kalau kita kata basic pemain takraw, saya rasa tak perlu saya urai lebih jauh sebab masa yang singkat. Jadi kepada asas pemain takraw adalah awak memerlukan flexibility, awak kelembutan dan koordinasi. Jadi bila awak ada komponen-komponen itu, awak bermula dengan kata basicnya adalah timbangan bola. Timbangan bola, contohnya sebelum bintang kita berjaya, dia menimbang bola lebih kurang 1,000 sehari. Betul? Untuk bola, untuk feeling bola, kita untuk menjinakkan bola di kaki, kita memerlukan latihan yang berterusan. Basic adalah untuk awak tinting bola tu. Mula-mula awak tinting, awak kata bola di tali, bola tu tak jatuh. Sekali ke kanan. Lepas tu awak kiri. Lepas tu bila mahir kiri kanan, terus serentak kiri dan kanan gila-gila. Gitulah contohnya. Saya rasa itu saja. Lebih detail lagi kita akan ceritakan semasa klinik nanti. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Suhairi Nordin, Ketua Jurulatih Sepak Takraw Kelantan. Banyak tips-tips berguna yang telah dilontarkan kepada awak untuk menjadi seorang pemain sepak takraw yang berjaya. Okey, saya juga tertarik dengan penerangan Encik Suhairi tadi, iaitu dengan pemain sepak takraw juga dapat ditaja, dapat beasiswa bulan-bulan. Selain awak belajar, selain daripada boleh pergi ke banyak luar negara tadi, selagi bulan ni ditaja, ada bayaran beasiswa bulan-bulan. Tidak rugilah awak bermain sepak takraw. Dan Encik Suhairi juga adalah merupakan pemain sepak takraw posisi tekong. Kena tekong? Hodul tengah hodul start tu. Jadi kalau kena bawah Cikgu Suhairi, mana-mana kata sakit pinggir lah awak nak ambil bola dia. Dulu Cikgu Suhairi macam cikgu lah tu Muslim kan ya. Jadi apa lagi? Dan sebab dia sudah bersara sebagai pemain sepak takraw profesional lah. Jadi lebih pada jurulatih. Dah. Okey. Jadi untuk seterusnya, soalan yang seterusnya saya tujukan kepada Encik Roslin lah. Soalannya berbentuk, apakah syarat-syarat kemasukan ke Sekolah Sukan Negeri Kelantan dan apakah manfaat-manfaatnya? Okey, dipersilakan. Terima kasih Cik Yus. Biarlah saya ceritakan sikit banyak berkaitan dengan Sekolah Sukan Negeri. Penubuhan Sekolah Sukan Negeri di SMK Putra Kota Baru bermula pada tahun 2008. Jadi telah 15 tahun SMK Putra wujud sebagai Sekolah Sukan Negeri Kelantan. Dan sebelum ini saya mengajar di SMK Raja Sakti Kota Jombang selama 12 tahun. Lama. Dan akhirnya bersama dengan suami GB kita, dan akhirnya saya ditukarkan, diarahkan bertukar serta-merta ke SMK Putra sebagai jurulatih sepak takraw di Sekolah Sukan Negeri, kerana pada 2008 itulah bermulanya program pembangunan sepak takraw di Sekolah Sukan Negeri. Jadi saya pergi
ditukarkan sebagai jurulatih sepak takraw, sehinggalah pada tahun 2016 saya dilantik sebagai penerokan co-curriculum untuk mengurus sukan, lapas sukan di SMK Putra. Bukan sepak takraw saja, tetapi banyak lagi. Jadi alhamdulillah, kejayaan demi kejayaan yang kami capai di SMK Putra dalam pelbagai sukan, bukan saja sepak takraw, tetapi beberapa sukan yang berada di bawah lingkar Kementerian Pendidikan yang tidak ada di sekolah lain. Jadi kalau nak kenal sekolah sukan negeri, satu-satunya sekolah sukan di negeri Kelantan yang pertamanya mesti ada jurulatih sepenuh masa. Sebagaimana Cikgu Sayuri, dia hanya melibatkan dalam sepak takraw sahaja. Dia tak mengajar, tak masuk kelas, tak pandai dia tak mengajar. Kerana itu adalah yang telah diberikan keutamaan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan mempunyai surat tawaran lengkap di bahagian sumber. Jadi untuk nak menjadi pemain sepak takraw di SMK Putra Sekolah Sukan Negeri, syarat utamanya yang pertama mestilah belajar di SMK Putra. Tak apa cikgu ni itu keutamaan keistimewaan sebagai atlet di Sekolah Sukan Negeri wajib menjadi murid di SMK Putra. Jadi bagaimana? Yang keduanya ialah jurulatih akan membuat satu sesi yang dikenali sebagai TID, iaitu mencari bakat untuk sekolah rendah, terutamanya yang berada di tahun 6. baca dulu dah. Cikgu besar masuk. Jadi jurulatih akan tengok atlet ini mempunyai keupayaan untuk menjadi seorang masuk pemain lekeh sudah ada di tempat. tak pandai bermain. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dari segi fizikal, Moderator, tapi kita buat rakam ni. dari segi ketinggiannya, dari segi kecepatannya, dari segi Mesti naik kau saya. Mesti tunjuk meh. semua Naik meh. dan yang kedua mesti mempunyai keputusan yang agak cemerlang dalam bidang akademik, iaitu pada peperiksaan ataupun ujian akhir tahun. Wajib yang pertama mesti berminat dalam sukan sepak takraw. Lagi mana ni? Yang mempunyai Tunggu. kemahiran dalam sukan sepak takraw, dan mesti yang keduanya mempunyai keputusan yang agak baik ataupun cemerlang dalam peperiksaan ataupun ujian akhir tahun. Wajib kalau ujian akhir tahun puasa tersebut kalau belakang hebat sama pemain sepak takraw, kemungkinan untuk nak mahu masuk ke SMK Putra akan terhalang. Wajib, sebab kita nak seorang pemain ataupun seorang atlet murid ini wajib menguasai dua kemahiran. Yang pertama, kemahiran dalam sukan tersebut, dan yang keduanya mestilah seorang yang mempunyai akademik yang baik. Orang sukan ni kalau kurang cerdik, dalam sukan pun dia tidak ada cerdik. Itu kelebihan-kelebihannya. Okey, jadi untuk menjadi seorang atlet murid di SMK Putra, selain daripada kemahiran dalam sukan dan juga akademik, adik-adik juga dilihat
apabila bermain di peringkat daerah ataupun di peringkat negeri. Jadi kita tengok, kita dapat penilaian dan melalui orang-orang yang dikeluarkan di setiap PPT di negeri Kelantan ini, orang-orang tersebut akan diberikan dan adik-adik boleh ngomong. Adik-adik boleh ngomong. Dan kalau saya bercakap tentang sepak takraw, mungkin adik-adik yang perempuan akan tengok, saya yang tetapi sebenarnya dalam program pembangunan Gasta ada dua kategori. Yang pertamanya ialah lelaki dan satu lagi ialah sepak takraw perempuan ataupun sepak takraw wanita. Jadi setakat hari ini kita mempunyai pusat latihan sepak takraw wanita yang sekarang ini juga sekiranya adik-adik boleh bermain dengan lebih baik akan dipilih terus mewakili negeri Kelantan ke peringkat kebangsaan, terutamanya peringkat Sukma. Jadi ada kelebihan-kelebihan dan boleh saya bukan nak lebihkan pada lelaki, tetapi ada sekarang ni sukan sepak takraw wanita yang dipertandingkan hingga ke peringkat mudah-mudahan luar negara ataupun antarabangsa. Jadi dengan penjelasan itu saya rasa itulah di antara matlamat yang ada yang perlu. Yang pertamanya ialah adik-adik perlu menguasai kemahiran asal dalam sepak takraw, dan keduanya keputusan ujian akhir tahun mestilah baik ataupun lebih cemerlang. Jadi seterusnya kalau kita tengok pencapaian di SMK Putra sebagai sekolah sukan negeri, ada yang terkenal terkalu di sekolah sukan di saya di situ, ada juga ketika diperkatakan. Jadi di sini saya nak jelaskan kepada semua yang ada dalam Dewan yang muda ini, bahawasanya SMK Putra telah melahirkan ramai atlet bukan setakat dalam bidang sukan tetapi berjaya dalam bidang akademik. Dan sebagai contohnya, beberapa tahun ini keputusan SPN kita dalam tahun 2022 2021 SPN kita 100%. Dan cuma nasib kita pada 2022 baru ni hanya ada 2 orang yang mengalami kesihatan yang tidak sihat, 2 orang gagal, dan keputusan kita ialah 98% SPM. Alhamdulillah. Dan dari segi akademik yang pula, pada tahun 2021 seramai 53 orang calon SPM yang telah berdaftar di SMK Putra, 45 orang telah berjaya ke IPTA ataupun ke universiti tempatan. Dan pada tahun lepas 73 orang calon SPM kita dan 47 orang telah berjaya ke menyambung pendidikan mereka ke beberapa buah universiti di negara kita, terutamanya iaitu Universiti Pertahanan Malaysia, UiTM, UFSI. Jadi alhamdulillah, kalau nak bercakap tentang UFSI,
biar adik-adik walaupun mungkin aras tinggi, tapi untuk pengetahuan semua, untuk nak memohon ke opsi, kita memerlukan sekurang-kurangnya 5 ataupun 6A dalam SPM. Tetapi adik-adik yang belajar di SMK Putra Sekolah Sukan Negeri Kelantan untuk memohon kemasukan ke opsi hanyalah 6C sahaja. 6C. Dan itulah yang dikatakan laluan khas ataupun laluan hijau yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kepada sekolah sukan negeri dan sekolah sukan Malaysia sahaja. Jadi alangkah badminton. orang kata gapo lagi ngaji boleh, main suka boleh, dan untuk nak menyambung pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi juga adalah dibuat satu laluan khas oleh Kementerian Pendidikan yang dikenali sebagai laluan hijau yang nampak begitu mudah tetapi sebenarnya sukar. Sebab apa? Sebabnya Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun membuat perancangan. Dia tahu budak-budak sukan ni banyak bermain di luar pada sekolah, latihan. Dan kadang-kadang kalau di sekolah saya MSSM baru ni 3 kelas ataupun 4 kelas terpaksa digabungkan untuk jadi satu kelas. Sebab terlalu ramai murid kita keluar. Dan satu lagi, bila masuk ke SMK Putra, kalau awak masuk dengan sepak takraw, maka awak boleh balik mewakili daerah basuh awak. Bukan kata duduk situ main kata baru Cikgu Fariza ambil dah. Saya yang benar atau tidak. Bukan main-main kata Pak budak bacot ni Cikgu Fariza pun jangan masuk kata baru tak ambil. Bila dia daripada sekolah SK Pak Pura, maka dia akan boleh balik mewakili PBD Bacok. Sekolah tak boleh kan? Kau tak kira bagi sekolah ni ada awak kita satu dah. Itu antara kelebihan yang terdapat di SMK Putra Sekolah Sukan Negeri Kelantan. Jadi saya rasa itulah di antara laluan-laluan yang telah kita buat. Cuma bagi adik-adik yang pentingnya ialah disiplin diri. Untuk berjaya wajib disiplin diri mesti menjadi satu keutamaan. Dan insyaAllah saya mewakili Sekolah Sukan Negeri Kelantan mengharapkan kalau boleh seramai mana pun daripada SK Pak Pura ini yang berpotensi dalam bidang sukan dan juga akademik mesti mewakili negeri dan berada di SMK Putra Sekolah Sukan Negeri Kelantan. Saya rasa itu sahaja untuk penerangan. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Cik Roslin. Memang rumusannya sangat bernas. Ada banyak manfaat yang anak-anak akan dapat. Dan saya rumuskan di sini ialah anak yang baik lagi cerdik. Itulah harapan kami di sekolah rendah, sekolah menengah dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan untuk itu memang Sekolah Putra menjadi, insya-Allah akan menjadi pilihan di sekolah kita SK Pak Pura. Okey, akhir daripada kami saya tujukan soalan ini kepada Encik Farizal. Apakah harapan tim Kota Baru kepada pelapis-pelapis muda di sekolah rendah ini untuk mencuburi projek atau sukan libasan emas? Silakan, dengan segala hormatnya, silakan. Terima kasih Puan Musi Majlis. Kita di soalan kedua, mungkin soalan terakhir. Yang pertama tentang harapan, sebagaimana saya bercerita tadi, kita bangkit daripada kegagalan satu gangsa di Bacok
dan kita dapat 4 daripada 5 emas di Tanah Merah baru-baru ni, dan beberapa ramai pemain kita terpilih untuk wakili negeri Kelantan ke kejohanan MSSM di Kedah baru-baru ni, dan kita pun dah bercerita bahawa Kelantan dapat tempat kedua dan dengan 3 emas dan 2 gangsa. Dan tentulah harapan kami untuk kekal sebagai kuasa terbesar, kuasa utama sepak takraw daerah di negeri Kelantan, dan juga dalam masa yang sama untuk mempertahankan 4 emas, mungkin tambah 5 emas, 5/5. Untuk makluman semua, Kota Baru tak dapat pingat emas bawah 12. Bawah 12 dimenangi oleh MSSD Pasir Mas. Jadi kita berazam untuk menyapu bersih pada tahun depan berdasarkan beberapa pemain yang masih kita ada. Untuk makluman dari Regu A, kita ialah pelajar yang murid darjah 5. Kursi darjah 5 dah wakil Kota Baru dan telah pergi ke sampai peringkat Suai. Jadi dengan regu, dengan barisan pelapis yang kita ada, dan kita harap dalam regu darjah 5 ini dah ada pengalaman, kita Kota Baru kita bawa, dia rasa pengalaman di peringkat negeri, jadi dia akan membawa kejayaan kepada Kota Baru pada tahun hadapan. Dan bila dia dah darjah 6, nampak semakin matang dan permainan dia pun semakin baik. Dan juga di depan saya ada adik-adik perempuan, tak ada masalah. Sekarang ni kita ada skuad negara perempuan. Pelajar perempuan boleh main sepak takraw, masih pakai tudung, masih menutup aurat, masih dan kita pun hampir-hampir ada nama juga di pentas antarabangsa. Jadi pelajar perempuan yang berminat main sepak takraw pun kita ajukan. Mungkin Cikgu Suhaili boleh cerita, selain daripada pelajar daki, bagaimana Cikgu Rosli bentangkan tadi, banyak keistimewaan. Dan kalau pergi, antara saya dah cakap tadi, rahsia kejayaan Kota Baru bila ramai pemain bawah 12 kita terpilih ke SMK Putra Sekolah Sukan. Jadi di sana latihan lebih sistematik. Cikgu Rosli pun dah cakap macam mana. Saya tambah lagi, kalau duduk asrama 6 kali makan makanan berkhasiat, latihan yang begitu baik, menjelajah satu Malaysia dengan permainan sepak takraw, ada beasiswa. Jadi nak cari mana lagi? Jadi itu yang Kota Baru dapat. Pemain kita ramai di sekolah sukan dan mereka balik menyumbangkan balik kejayaan kepada MSSK Kota Baru, sehingga kita percaya bahawa ini. Jadi itulah bukti dah ada. Saya pun secara personal, secara peribadi nak menyeru dan terima kasih di kesusahan hari ini. Terima kasih sekali lagi bagi pihak unit sukan Kota Baru, ucapkan terima kasih atas undangan ini. Kita boleh berkongsi rahsia kerana persaingan kita di peringkat negeri Kelantan, tetapi matlamat utama kita ialah melahirkan kemenjadian pelajar, atlet murid. Kita nak tengok awak berjaya. Okey, berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam sukan. Kerana satu-satunya pemain ataupun pemain sukan Asia ataupun sukan tradisi Melayu ini yang patut dipertahankan. Ini ialah sukan tradisi kita. Mengapa kami semua ini bersemangat? Kerana kami nak tolong. Ini ialah satu-satunya sukan yang kalau pergi sukan Asia tentu ada pingat. Confirm ada pingat di sukan C dan sukan Asia. Dan saya rasa Gasta dan PSM sudah akan membawa sukan ini ke Olimpik. Jadi mungkin kalau ada rezeki, inilah generasi yang akan mewakili Malaysia ke sukan Olimpik, insya-Allah suatu hari nanti. Sekian, sekali lagi terima kasih Puan Kursi kerana mengundang Kota Baru untuk bersama berbicara tentang sukan sepak takraw. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Farizal dan juga ahli-ahli panel yang lain yang memartabatkan libasan emas sebagai titik mula untuk kita terus berjaya dan menggegarkan bumi Bacok dan seterusnya negeri Kelantan ke peringkat yang lebih tinggi. Dan untuk itu juga kami di SK Papura dan juga kerjasama daripada tim Gasta telah melancarkan atau menaik tarafkan libasan emas ini kepada satu program yang dinamakan program pembangunan bakat sukan, iaitu daripada libasan emas. Dan inilah sebenarnya projek Bitara SK Papura bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia melalui anjakan dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia, iaitu kursus yang dinamakan
Grade to Excellent Leader, iaitu grade. Dan dalam arti kata Melayunya ialah kursus pembicaraan pemimpin pendidikan. Mana kami membawa sekolah SK Pakpura bersama dengan tim warga PPD Bacok dan juga guru besar dalam PPD Bacok, di mana Cikgu Kamaruzzaman selaku guru besar SK Gunung dan juga Cikgu Rostan selaku guru besar SK Bakul dan juga wakil daripada SK Cantum dan juga SK Bres Kubu Besar. Kami ini bersama-sama JJ, jalinan dan jaringan untuk memartabatkan libasan emas ini di bumi Bacok dan seterusnya. Kami akan menggegarkan Kota Baru. Kami akan menggegarkan Kota Baru. Lawan tetap lawan. Dengan kata-kata itu, dengan semangat itu, kami menutup tirai bicara ini dan kami selaku ahli panel dan juga moderator pada hari ini memohon maaf sekiranya ada salah silap di pihak kami, dan sekalian tahniah dan bagi tepukan gemuruh kepada ahli panel kita pada hari ini. Sekian, kami mengundur diri.